ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني استودعتك ما قرأته فردده إلي عند حاجتي إليه ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق الله العلي العظيم وقال نبينا وكريمنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث قتادة به من حفظ 3 آيات من أول الكهف وقال حسن صحيح. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kehadrat Rabbul Jalil Jalla wa'ala atas peluang yang Allah berikan kepada kita, taufik dan hidayat daripada Allah, kita dapat pada pagi ini untuk bertadabbur Quran. Baik, sebelum kita mulakan dengan Al-Kahfi, kita tengok sedikit apa yang dimaksudkan dengan Quran tu dulu. Pertama, nak ucapkan syabas lah. Hari-hari cuti pukul 10 pagi kita boleh ada di sini, ni tanda kesungguhan dan satu usaha yang baik untuk mendekatkan kita dengan Quran. Sebenarnya kalau nak tadabbur suratul Kahfi ni, dia agak panjang kan. Dengan satu hari ni memang kita tak sempat. Ayat 1 sampai 10 pun boleh tahan kan. Tapi kita tengok sekadar yang kita mampu sebagai muqaddimah permulaan yang baik. Baik, bila kita bicarakan tentang suratul Kahfi, kita sebelum tu tengok tentang Al-Quran. Apa yang dimaksudkan dengan Quran? Al-Quran adalah al-lafzul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil-i'jaz bi suratin minhu al-muta'abbad bitilawatihi. Quran itu adalah lafaz-lafaz yang diturunkan ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersifat mukjizat, menewaskan, dengan satu surah daripadanya. Al-muta'abbad bitilawatihi, yang dengan membaca Quran itu kita mendapat pahala ibadah. Beza Quran dengan hadisul qudsi, lafaz makna datang daripada Allah, itu Al-Quran. Quran ni buka tengok pun dapat pahala, baca dapat pahala, bertadabbur dapat pahala. Jangan bagi terkubur ya, itu yang paling penting. Bertadabbur dapat pahala, memahami makna dapat pahala, melihat tafsir dapat pahala.
Quran adalah panduan dalam kehidupan kita. Dusturun lil ummah, panduan dalam kehidupan kita. Quran bukan sekadar untuk dibaca, untuk dijadikan panduan, tapi nak jadikan panduan bermula dengan baca. Sebab tu disebut al-muta'abbad. Baca Quran saja merupakan satu ibadah dah. Fungsi Quran terlalu banyak. Quran juga adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Allah kata kami menurunkan daripada Quran apa yang terkandung dalam Quran, syifaun wa rahmah. Syifa, ubat, penyembuh, dan rahmah. Penyembuh bagi apa? Segala jenis penyakit. Penyakit zahir fizikal dan penyakit-penyakit dalaman. Tapi kadang hari ni orang guna Quran nak halau hantu ya. Yang hantu halau hantu pun guna Quran. Sedangkan Quran ni penyakit-penyakit dalaman, penyakit mental, penyakit segala penyakit. Tetapi Quran berfungsi dengan keyakinan. Kalau tak yakin baca ayat kursi, jin tu pun disambung betul tajwid dia. Dia kena yakin baru dia boleh menjadi. Ini cerita tentang Quran. Syifa. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid menyatakan syifa bagi penyakit dalaman dan luaran. Tetapi pada masa yang sama kita tak menafikan perubatan-perubatan moden ni dengan makan ubat dan sebagainya. Bukan kita kata Quran ni kedua ada cukuplah, tak payah pergi ke hospital. Tak, Nabi juga berbekam. Nabi juga menjalani proses-proses perubatan yang ada pada zaman Nabi. Tetapi syifa dalaman dan luaran. Lebih jauh daripada tu syifa bagi penyakit-penyakit hati ni, yang kita tak boleh sembuhkan daripada mana-mana doktor pun. Hasad, dengki, sombong, segala penyakit-penyakit hati ni, Quran adalah ubat dia. Al-Quran. Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tirkar menyatakan, la khilafa bainal ummah wala bainal a'immah. Tidak ada perbezaan pandangan di antara umat dan juga para al-immah. Annal Qur'an ismun li kalamillahi azza wa jalla alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mu'jizatan lahu abir dahri. Wa annahu mahfuzun fis suduri wa maqru'un bil alsinah maktubun fil masahifi ma'lumun bid darurah. Baik, Al-Quran ini kata Imam Qurtubi dalam kitab Tizkarnya, tidak ada perbezaan pandangan di kalangan umat dan juga para imam. Bukan imam masjid ni, imam-imam mujtahid ni, bahawa Quran ini adalah nama bagi kalam Allah. Quran ini adalah nama bagi kalam Allah Azza wa Jalla, yang telah didatangkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran adalah mukjizat, dan mukjizat Nabi ini mengatasi zaman, melangkaui zaman sampai ke hari kiamat. Al-Quran dihafal fis sudur, di dalam jiwa-jiwa manusia. Satu-satunya kitab Allah Ta'ala yang dihafal dengan jumlah begitu ramai penghafal adalah Quran. Quran dihafal pada zaman Nabi lagi. Zaman Nabi SAW lagi Quran telah pun dihafal oleh sahabat-sahabat Nabi. Dan kebanyakan penghafal Quran di zaman Nabi tak khusus duduk semata-mata di Masjid Nabawi. Yang tu yang hebat dia. Sambil bertani, sambil berniaga, mereka menghafal Quran. Menghafal Quran di zaman Nabi merupakan budaya. Pada hari ini nak menghafal Quran kena pergi ke madrasah, kerana tak menjadi budaya. Sahabat Nabi, teknik mereka menghafal Quran 10 ayat, membaca, menghafal, memahami makna ayat tersebut, dan kalau yang perlu diamalkan terus mengamalkan 10 ayat tersebut.
Kemudian datang balik belajar 10. Hari ni Quran maktubun fil masahif, telah ditulis di dalam mushaf-mushaf. Dah ada dah. Tetapi rubah kita untuk menghafal tu kurang. Makru'un dibaca dengan lidah-lidah, maktubun ditulis di dalam mushaf. Ma'lumun bid-darurah. Quran ni perkara yang maklum bid-darurah, yang diketahui tentang surah-surah dia dan ayat-ayat dia. Mubarra'atun minaz-ziyadah, terbebas daripada sebarang penambahan, sama ada daripada huruf dia ataupun kalimah dia. Sebab Quran dihafal. Hari ni pun juta orang hafal Quran. Bukan 1-2 orang. Penghafal 30 juzuk ni ramai. Hari tu satu masa buat perhimpunan di Putrajaya. Tak sampai 110 yang hadir. 10,000 penghafal Quran. Tu pun tak sampai 110 rasanya. Penghafal Quran. Quran Allah bagi, walaqad yassarnal Quran lidzikr fahal min mudzakir. Kami dah mudahkan Quran untuk dihafal. Ada siapa dah nak hafal? Tapi masalah dia hafal itu senang tu, nak ingat tu susah. Kadang kita hafal 10 ayat, lepas tu nak hafal lagi 10 ayat, yang dah hafal 10 ayat tu dah belayak mana lupa. Dia nak kena ulang selalu. Ini mukjizat Quran. Baik, Quran ni makna lafaz Quran tu asal dia apa dia? Lafaz Quran ni asal daripada kalimah qara'a. Al-qur', qara'a, al-jam' wa dham, sesuatu yang himpunan ataupun yang dihimpunkan satu perkara. Itu adalah Al-Quran. Imam Harawi rahimahullah ta'ala menyatakan sumiyal Quran, dinamakan Quran dengan nama Quran ini li'annahu jumi'a fihi al-qasasu wal amru wal nahyu wal wa'idu wal wa'idu. Kerana Quran ni dihimpunkan di dalamnya kisah-kisah, perkara suruhan dan larangan, janji-janji tentang berita gembira dan juga berita-berita ancaman. Quran ni jumlah yang begitu banyak dalam Quran ni, kebanyakan adalah cerita-cerita tentang Allah. Ayat-ayat tentang sifat Allah, kebesaran, kehebatan, keagungan Allah. Kemudian dia ada kisah-kisah, dan dia ada satu bahagian ayat-ayat ahkam. Quran ni pengajaran. Sebab tu bila kita baca Quran, kita dapat panduan dalam kehidupan kita. Ada kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu, yang patut kita jadikan panduan. Nama Quran begitu banyak, disebut sebagai Al-Quran, Al-Kitab, Al-Mathani, Al-Furqan, An-Nur, As-Siraj, Al-Shifa, Al-Hikmah, At-Tanzil, dan banyak lagi, begitu banyak. Uthman radhiyallahu anhu bin Affan meriwayatkan tentang Quran ni, kelebihan Quran, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Wa fi riwayatin lil Bukhari inna afdalakum man ta'allama al-Quran aw 'allamah. Nabi SAW menyebut, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran ataupun orang yang mengajarkan Al-Quran. Guru Quran, mengajar Quran adalah profession terbaik. Profession yang paling baik, yang Nabi kata kedudukan dia paling tinggi adalah pengajar Quran. Tapi hari ini pengajar Quran jadi yang paling rendah. Alah, dia mengajar Quran saja. Sebut pun kan. Banyak mengajar Quran. Matematik susah nak mengajar. Quran bukan susah pun. RM15 mahal. Dalam hati ada dunia, dunialah besar. Dalam hati kalau agama, agamalah besar. Dalam hati kalau ada dunia, ahli dunialah besar. Dalam hati ada agama, ahli agamalah besar. Kita ialah yang tahu apa yang ada dalam diri kita. Kerana kita tak faham tentang Quran.
Guru Quran punya struggle nak mengajar, nak membetulkan Quran tu baca seperti yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Quran kena datang. Orang yang datang cinta kepada Quran, masya-Allah, dia tak boleh berpisah pada Quran. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari lebih jelas, inna afdalakum, sesungguhnya kata Nabi, sebaik-baik kalian man ta'allamal Quran au 'allamah, adalah orang yang belajar Quran ataupun mengajar Quran. Pelajar Al-Quran ataupun guru Al-Quran. Jadi kita kena jadi salah satu. Kalau kita tak boleh jadi guru Quran, jadilah pelajar Quran. Bukan nak kena jadi pelajar Quran pergi duduk madrasah. Kita belajar dengan orang yang ahli. Jangan belajar dengan orang yang lali. Dia pun gelong kan. Kita pergi belajar dengan dia, dia pun gelong, kita lagilah double gelong. Carilah ahli, baik Quran. Dalam hadis Nabi sebut Al-Quran hujjatul laka au alaik. Quran jadi hujah bagi kamu ataupun hujah ke atas kamu, pendakwa. Banyak para ulama menjelaskan bila dia jadi pendakwa, bila dia jadi pembela. Imam Nawawi dalam kitab Arba'in berkata, idza amilta bihi kana hujjatan lak wa illam ta'mal bihi kana hujjatan alaik. Kalau kita beramal dengan Quran, Quran jadi pembela. Kalau kita tak beramal dengan Quran, Quran jadi pendakwa. Itu salah satu huraian pada makna Al-Quran hujjatun laka au alaik. Jadi kita nak mendekati Quran bermula dengan membaca Quran. Hadis tentang Ramadan ni, ada dua perkara yang boleh bagi syafaat, dua amalan boleh bagi syafaat di hadapan Allah. Dan syafaat mereka ni takkan ditolak oleh Allah. Satu as-siyam, yang kedua Al-Quran. Quran dan juga puasa. Jadi bacalah Quran. Mulalah dengan membaca Quran. Kemudian kita naik satu step lagi, melihat terjemahan Quran. Dan step yang ketiga ni kita ada tadabbur. Baik, apa benda ni tadabbur ni? Bitadabburil makna. Baik, pengarang kitab Kifayatul Atqiya, syarah bagi Hidayatul Adhkiya, menyatakan bahawa ubat hati ada 5. Salah satu adalah qiraatul Quran ataupun tilawatul Quran, membaca Quran bitadabburil makna, dengan bertadabbur makna. Apa tadabbur ni? Memikirkan makna. Nak fikir makna, nak faham makna tu mula. Macam mana nak fikir kalau tak faham? Jadi kita memahami makna. Bermakna tadabbur ni dia lebih atas sikit daripada sekadar melihat terjemahan. Kita memahami. Tetapi menjadi istilah budaya pada hari ini, tadabbur ni dia standard bawah sikit pada tafsir. Makna kita faham ayat tersebut, satu-satu ayat tu. Kita belum lagi menjangkau lebih sikit kepada tafsir. Jadi kita cubalah takat mana kita yang boleh. Kalau nak tadabbur ni, dia Suratul Kahfi boleh tahan juga kan. Dia panjang. Jadi kita ambil, kita kata promosi lah, promosi. Kalau kita berniaga, kita kata promosi. Kan, bagi taste dulu. Macam mana, sedap tak? Lepas Ramadan boleh sambung. Kan? Jadi kita start dulu sikit. Baik. Kita bincangkan tentang Suratul Kahfi. Dalam surah Kahfi, apa yang ada dalam surah Kahfi? Kita tengok secara ringkas. Kisah dalam surah Kahfi. Makna ayat dalam surah Kahfi, dia ada kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi antara yang banyak. Kemudian dia ada makna ayat penghuraian. Ayat-ayat yang cerita tentang keimanan. Ada kisah Sahibul Jannatain, tentang dua orang sahabat yang memiliki kebun. Kisah Musa alaihi salam bersama dengan Khidir alaihi salam di bahagian belakang yang agak panjang. Kisah bagaimana satu orang alim yang Allah tarbiyah
untuk belajar daripada seorang alim yang lain. Dalam suratul Kahfi juga ada mathalul hayatid dunya yusawwiruhul Quran. Al-Quran memberi gambaran tentang kehidupan dunia ni, hakikat kehidupan dunia yang sebenar. Dalam suratul Kahfi ada makna al-baqiyatus salihat. Dalam suratul Kahfi ada karamah yang Allah ceritakan zahir di atas tangan seorang nabi ataupun wali, Khidir alaihi salam. Dalam kisah suratul Kahfi ada kisah Dzulqarnain dengan 3 perjalanannya. Dan dalam suratul Kahfi ada perbincangan tentang siapakah Ya'jud dan Ma'jud. Rahsia pembinaan halangan antara Ya'jud dan Ma'jud dengan bumi ni. Maknanya agak panjang. Boleh tahan. Baik. Suratul Kahfi ni, dalam satu hadis Nabi SAW, barang siapa yang membaca suratul Kahfi, akhir daripada suratul Kahfi mendapat pemeliharaan, usima min fitnatid dajjal, mendapat pemeliharaan daripada fitnah dajjal. Dalam satu hadis Nabi SAW, man qara'a suratul Kahfi yaumal jum'ah, siapa yang baca surah Kahfi pada hari Jumaat, adaa'at lahu, Allah akan memberikan cahaya nur kepada dia daripada satu Jumaat sampai ke satu Jumaat yang lain. Ini antara kelebihan yang terdapat dalam suratul Kahfi. Baik, kita masuk perbincangan dalam suratul Kahfi. Menariknya Allah mulakan suratul Kahfi ini iaitu mulakan dengan kalimah tamjid. Suratul Kahfi adalah surah Makkiyah, salah satu daripada 5 surah yang Allah mulakan dengan lafaz Alhamdulillah. Antaranya adalah surah Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, As-Saba dan juga Al-Fatir. Surah Fatir. Semua ni Allah mulakan dengan kalimah tamjid. Allah mula dengan Alhamdulillah. Baik. Dalam kalimah ini Allah Ta'ala menceritakan betapa sucinya Allah Ta'ala, maha tingginya Allah Ta'ala, iktiraf kita menerima Allah Ta'ala, keagungan Allah Ta'ala, kemuliaan Allah Ta'ala itu. Dengan kita memulakan dengan menyebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mujizat suratul Kahfi, antara kalimah-kalimah yang menceritakan begitu banyak peristiwa-peristiwa mukjizat yang berlaku. Terdapat 110 ayat Makkiyah. Allah mulakan dengan Alhamdulillah, memuji dirinya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Ta'ala, alladzi, yang telah anzala, menurunkan. Ayat ini menceritakan bahawa Quran itu Allah turunkan ala abdihi, ke atas hambanya, al-kitaba, akan al-kitab, yakni Al-Quran, walam yaj'al lahu 'iwaja, dan Allah Ta'ala tidak menjadikan iwaja, Al-Quran itu bengkok. Baik, apa yang dimaksudkan iwaja? Maksudnya Allah menurunkan Quran, dan Quran ini adalah lurus. Al-Quran ini tidak ada bengkok. Maksud tak ada bengkok, Al-Quran ini menjadi petunjuk kepada kita. Tidak ada penyelewengan di dalam Al-Quran. Segala yang dibincangkan di dalam Al-Quran ini adalah lurus dan benar. Mailan anil haq, lari daripada hak, lari daripada fakta yang sebenar. Lari sikit kot, tak ada dalam Quran ini. Taklah, saya bukan kata Quran tu tak betul, tapi ada perkara-perkara yang tak tepat.
Ha. Kan hari ni dia main keadaan lagu tu. Kita tak kata Quran tu tak betul, tapi ada benda dalam Quran tu dia mungkin zaman Nabi kot, yang tu zaman kita kot ni tak ada. Main kot ada, kot tak ada. Hari ni kan banyak orang dia keluarkan statement tau, tapi tak ada sumber, tak ada sandaran. Lepas tu orang jadikan pegangan. Kita rasalah memanglah apa yang bagi kita dalam Quran tu Quran lah kan. Tapi kehidupan kita ni dia berbeza dengan realiti. Apa nak cerita apa? Ayat ni sangat memeningkan. Ni dah tadabbur dah pula sekali jadi tafsir pula. Kan ayat ni memeningkan. Ayat ni dia berselindung di sebalik selimut nak bagi tahu Quran ni kita tak boleh jadikan panduan. Bahaya. Quran tidak tepat dengan realiti semasa. Tadi kita baca kan tentang definisi Quran. Quran ni melangkaui zaman. Bukan bermula Quran ni hanya relevan pada zaman Nabi, tetapi dia relevan sampai ke hari kiamat. Jadi Al-Quran ni Allah bagi tahu wajah, tak ada sebarang penyelewengan. Nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran kata Allah, dan kami yang jaga. Penyelewengan terhadap Quran diusahakan oleh banyak musuh-musuh Islam, tapi tak berjaya. Quran bukan takat dihafal ayat Quran, bahkan riwayat Quran dihafal. Bacaan-bacaan qiraat Quran dihafal. Jadi Quran ni mukjizat. Tambah satu baris pun seorang yang hafiz, yang pakar Quran tahu. Tapi nak lahir yang pakar itulah. Quran ini mukjizat, tak boleh nak ditambah dan dikurangkan. Satu masa dulu kita ingat, kita pernah dengar ada surah-surah palsu, surah dunia. Masuk mai. Tapi tak boleh masuk. Sebab Quran ada satu ya. Dia tak ada penambahan. Ada kitab-kitab yang ada pada hari ini, kitab agama tertentu, ada dalam revisi tertentu, tak ada surah ni, tak ada chapter ni, tak ada chapter tu. Quran tak ada. Tak boleh. Al-Quran ni tak ada padanya wajah, kebengkokan tidak ada dalam Quran. Dan Allah menyatakan qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Kemudian Allah menjelaskan Quran ini diturunkan qayyiman sebagai bimbingan yang lurus. Qayyim, yang lurus. Liyunzira. Untuk apa? Liyunzira, untuk memperingatkan, indar, tentang ba'san syadidan, siksaan yang sangat pedih dari sisinya, min ladunhu, dari sisi Allah, wa yubashshiral mu'minin, dan kemudian Quran ini juga adalah untuk memberi berita gembira kepada orang mukmin yang melakukan amalan salih, alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana, sesungguhnya bagi mereka itu ajaran, satu balasan yang hasana, balasan yang baik. Maka Quran ini Allah kata satu, dia mustaqim, dia lurus, tak ada bengkok, tak ada tanakut dalam Quran, tak ada pertembungan dalam Quran. Dan Quran ini adalah untuk menakutkan bagi orang yang kafir, untuk menakutkan orang yang kafir tentang azab Allah yang sangat hebat menanti mereka.
dan berita gembira kepada orang yang beriman tentang balasan amalan saleh mereka dengan ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan kepada mereka. Quran ni salah satu bahasa yang kita boleh sebut inzar dan tabsyir, pemberi berita gembira dan juga tabsyir. Inzar, pemberi berita tentang ancaman, dan tabsyir, berita gembira. Quran kita boleh sebut tarhib dan targhib. Dia ada dua-dua fungsi ni. Satu, menakutkan kita. Hang buat salah macam ni, ada hukuman macam ni. Kedua, dia ada tabsyir, berita-berita gembira. Ini sebenarnya Allah mengajarkan kepada kita uslub tarbiyah. Bulan puasa ni tak boleh tinggi sangat suara tapi dia duduk naik juga. Sebenarnya ancaman ni, amaran dan berita gembira, pujian ni, dua-dua ni uslub tarbiyah. Kaedah Allah nak didik kita. Dan kaedah didikan ni sesuai untuk siapa pun sampai bila-bila pun. Dalam Quran Allah cerita tentang apa? Cerita tentang syurga. Cerita tentang nikmat-nikmat syurga. Lagi Allah cerita tentang apa? Allah cerita tentang neraka dan azab-azab neraka. Allah cerita bagaimana berlaku kiamat. Allah cerita tentang azab yang Allah sediakan kepada orang yang langgar perintah Allah. Allah cerita akan diberi minum daripada air yang mendidih, min ma'in hamim. Air tu punya mendidih, luluh kulit-kulit muka ni. Allah cerita diberi makan buah zakum. Bila makan buah berduri yang nama zakum, qatta'at am'a'ahum, terpotong tali-tali perut mereka. Dan Quran juga cerita tentang syurga. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Dalam syurga ada anak-anak sungai yang mengalir. Pelbagai sungai. Allah cerita nikmat-nikmat syurga. Ma tashtahi anfusuhum. Kalau orang tanya dalam syurga ni ada apa? Allah kata ma tashtahi anfusum. Hang nak apa semua ada. Ringkasnya. Segala nikmat syurga Allah cerita perhiasan-perhiasan dalam syurga. Inzar wa tabsyir. Dalam hidup kita ni ketaatan dibina dengan 3 cara. Satu orang hanya akan taat seorang ni dengan 3 perkara. Salah satu adalah bila dia takut. Takut dia buat. Takut kena potong gaji, dia pergi kerja awal. Tanpa dia ambil tindakan, dia akan taat keputusan tu. Kedua, tabsyir, fadail, kelebihan. Piawai dapat intensif. Bonus tambah raya ni. Tambah bonus raya. Siapa masuk awal dapat tahu kelebihan, dia akan taat. Yang ketiga, al-mahabbah, cinta. Maka kerana tu Allah menanamkan 3 kaedah tarbiyah ni dalam Quran. Quran tak cerita tentang syurga ya. Quran cerita tentang neraka. Tapi Quran tak bagi takut semata-mata. Quran cerita pula lepas tu tentang syurga. Dia balance. Jadi dalam mendidik dalam rumah ni, dua-dua benda ni kena ada. Hari ni dia main satu keadaan, yang satu tu tak boleh lah. Tu duk takut-takutkan ha? Jangan duk cerita kat anak pasal kubur ha? Jangan duk cerita pasal padang mahsyar ha? Jangan duk cerita pasal. Last sekali dia pun tak tahu tentang kubur apa pun tak tahu, dia jadi anak hantu kubur. Tak ketahuan jadi. Takhwif. Quran datang sebagai inzar. Allah bagi ancaman. Allah sebut dalam ayat ni,
ba'than syadid. Syadid pula. Syadid ni yang bersangatan. Dahsyat. Kepada siapa? Min ladunhu, daripada Allah, kepada orang yang ingkar. Supaya kita rasa takut nak buat dosa dan maksiat. Wa yubashshiral mu'minin, kemudian Allah bagi berita gembira pada siapa? Al-mu'min, orang-orang yang beriman. Depa ni siapa orang beriman ni? Cukup tak satu orang dakwa kita semua orang beriman? Sembayang tak, puasa tak, zakat tak? Tak. Alladzina ya'maluna as-salihat, mereka yang melakukan amalan salih. Bukti iman, iman duduk dalam hati. Bukti dia amalan salih. Dia buat amalan salih. Anna lahum ajran hasana, sesungguhnya kata Allah bagi mereka ganjaran yang sangat-sangat besar. Ganjaran yang baik Allah bagi. Kemudian Allah Ta'ala meneruskan, makithina fihi abada, mereka akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Oh, kalau masuk syurga pun kita tak tahu berapa lama kita nak dapat ganjaran ni, berapa lama kita nak duduk kita tak tahu. Silap hari bulan kut-kut kalau kita kena halau keluar ke. Ha kan? Macam dunia lah kan, beli-beli tanah tak tahu dah duduk berapa lama, dia kata tanah ni orang lain punya tau. Yang ni bukan cerita di syurga. Syurga setelah Allah mempermilikkan kita masuk syurga, kira settle. Kita hidup dunia ni, ringkas dia, kita buat segala di dunia ni, apa tujuan dia, apa dia? Masuk syurga ya. Ada orang kan bila orang duk bertengkar, khilaf tu khilaf ni kan, yang tu lah yang ni, dia kata, ustaz cerita bagi mudah ustaz, macam mana saya boleh masuk syurga ya. Jangan duk cerita panjang-panjang, saya kira ni lah ni, kira nak masuk syurga ya, tak mau masuk neraka. Takut nak masuk neraka. Allah bagi tahu untuk menenangkan kita, makithina fihi abada. Orang yang masuk dalam syurga, makithin abada, khalidan, mereka akan kekal selama-lama dalam syurga Allah Ta'ala. Kemudian mula Allah Ta'ala cerita orang yang inhiraf, orang yang lari. Dulu ni mereka beriman, kemudian mereka lari melencong kepada jalan-jalan yang salah. Allah mula cerita isu-isu akidah. Allah kata wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Kemudian Allah kata kaburat wa yunzir alladhina qalu ittakhadallahu walada, dan kemudian untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata ittakhadallahu walada, Allah telah mengambil, telah menjadikan al-walada, akan seorang anak. Baik. Kemudian Allah Ta'ala bagi peringatan kepada golongan Yahudi dan Nasara dan golongan musyrikin. Qalu ittakhadallahu walada, mereka mengatakan bahawa Allah Ta'ala mengambil walada, anak. Allah cerita tentang ayat ni, sebab tu kalau kita tengok dalam Quran bila cerita Yahudi dan Nasara ni, Allah tak puji pun mereka. Yang tu pelik kadang-kadang kan, hari ni akhir zaman punya keadaan. Ayat-ayat yang datang tentang Yahudi Nasara, semua Allah Ta'ala keji tentang perangai mereka, silap mereka, taklid buta mereka, tak ikut apa yang datang dalam Quran, mereka menyeleweng dalam Quran. Maka Allah cerita dalam ayat ni pun sama, Allah yunzir, inzar, Allah bagi berita ancaman kepada siapa? Alladzina qalu, pada depa-depa yang kata Allah Ta'ala ambil walada, Allah ada anak. Surah Al-Ikhlas membatalkan, Allah tak ada pembantu. Pasal apa disebut anak? Anak ni pembantu. Taklah Allah terlampau sibuk kan, perlu pembantu.
Orang kafir Quraisy ni bila ditanyakan kepada mereka tentang Tuhan, mereka kata Tuhan Allah. Lepas tu asnam, berhala-berhala ni, mereka kata kami sembah berhala ni bukan pasal apa. Mereka ni untuk menyampaikan kepada Allah Ta'ala, perantara. Kita kata apa ini? Bagi bahasa mudah kita faham lah, kabel lah, kabel. Ataupun Allah Ta'ala sibuk sangat kan, mereka ni lah tolong sampai. Yang ni kawasan mana? Yang ni parlimen sekian, ni parlimen sekian. Allahu Akbar. Allah Ta'ala itu muhitun. Ilmu Allah Ta'ala maha luah. Allah mengetahui bukan apa yang kita dah fikir tau, ataupun apa yang sedang kita fikir. Apa yang kita akan fikir sejam lagi pun Allah Ta'ala maha mengetahui. Dalam hati kita duk fikir, ustaz ni bila nak habis 10 minit lagi ya. Contohlah kan, pun Allah tahu. Allah maha mengetahui. Mudabbirul kaun. Allah kalau tadabbur satu Quran, Allah Ta'ala mentadbir alam ni. Allah sebut kaun. Maksud dia hal ehwal pentadbiran semut pun Allah yang jaga. Makan dia, apa yang akan berlaku kepada dia pun Allah yang jaga. Allah tahu dan Allah jaga. Sebab tu bila kita baca Quran bitadabburil makna, iman kita akan meningkat. Allah cerita golongan-golongan mereka ni, ittakhadallahu walada. Mereka kata Allah ambil walad, Allah ambil anak, Allah batalkan. Sebab tu kita kadang-kadang, minta maaf lah, kadang kita ni terlebih kompromi. Dalam isu akidah tak boleh berkompromi. Dalam bab akidah kita tidak boleh berkompromi. Jelas Quran kata tak. Akidah Islam satu ya. Agama yang benar satu ya. Tak boleh mencaci agama lain, betul. Tak boleh menghina agama lain, ajaran Quran. Tak boleh merendahkan agama lain, ajaran Quran. Tetapi mengatakan semua agama sama adalah salah, dan sangat salah. Tak ada kompromi dalam isu ni. Ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan Allah mengambil anak. Allah kata salah. Allah tegur agama yang salah, ajaran yang salah. Yahudi, Nasara dan juga golongan kuffar. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Kemudian kata Allah Ta'ala, ma lahum bihi min ilmin. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Ma lahum. Depa ni tak ada ilmu langsung tentang benda tu. Wala li abaihim. Tiada juga bagi nenek moyang depa. Kalau kita tengok Quran di ayat-ayat yang lain, sebab apa Allah sebut lagu ni? Sebab mereka ni, golongan kafir Quraisy tolak Nabi bukan tak percaya pasal Nabi, tak percaya tentang Nabi. Percaya yang tentang Nabi pun simpan harta kat Nabi. Macam mana ni? Pening kat kita. Dia pun tak percaya sama-sama dia. Nabi nak hijrah, kena suruh Saidina Ali jaga barang-barang simpanan mereka. Beda abang lepas tu. Tapi kata tak percaya. Baik. Allah, mereka punya dakwa depa apa dia? Kami tak pernah dengar kata Tuhan ni satu. Kami pun tak tahu, tak pernah dengar pada nenek moyang kami. Depa tolak dakwah Nabi kerana alasan mereka, nenek moyang kami tak pernah buat pun. Macam orang kita lah. Orang kita pun kadang-kadang ada kalau tu, alah kita dah biasa buat. Tok nenek kita pun macam tu. Tok nenek bukan sumber hujah dalam agama. Dalam dulu bapak-bapak kita kan, mandi safar dah habis dah. Hari tu mai pula satu isu balik kan. Dah habis dah lah. Zaman dulu 70-an 80-an nak pi tandas, nak pi kencing pun kan, minta kalau masuk hutan minta kebenaran tok nenek nah.
minta simpan 44 malaikat. Dah habis dah. Orang dah tak buat, orang dah tinggal. Jangan ambil. Sumber kita Al-Quran dan Sunnah. Rujukan kita adalah ijma' ulama' dan qiyas. Penjelasan daripada ahlul ilm. Allah kutuk orang yang taklid buta ni, tak tahu apa bala ni. Tak ambil daripada ahli ilm. Mereka ni Allah kata malahum bihi, depa dah lah tak ada ilmu. Hujah depa pakai apa? Kami tak pernah dengar daripada tok nenek kami ni. Depa guna akal sebenarnya. Macam mana? Mereka kata kita ni duk ada 360 Tuhan tau. 360 Tuhan pun tak boleh settle kita punya perkara ni. Macam mana Muhammad atajalul alihata ilahan wahida? Apakah kamu ni pelik wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nak menjadikan Tuhan yang 360 tak boleh settle problem kami ilahan wahida sebagai Tuhan yang satu. Sebab mereka tengok ramai pun tak boleh selesai. Macam mana satu nak selesai? Pandangan mereka ni Tuhan macam manusia. Macam kita lah, meja berat 4 orang tak boleh angkat. Tiba-tiba satu orang kata saya seorang angkat. Kita kata apa? 4 orang pun tak boleh nak angkat, seorang nak angkat lagu mana? Dia pakai logik tu. Itulah orang kafir tolak. Bila bincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal kata, "Ajaban, pelik betul hang. Adakah kamu nak menjadikan Tuhan yang begitu ramai ni sebagai ilahan wahida? Tuhan satu. Sedangkan Tuhan tak payah 360. Kalau 2 pun dah problem dah." Tuhan satu kata, "Tak, Lanino sama aku tak kisah, kesian bulan Ramadan bagi hujan." Satu Tuhan lagi kata, "Mana boleh. Kita kena ikut. Musim panas lah. Dah bergaduh. Manusia apa bergaduh?" Secara akal pun tak boleh terima sebenarnya. Tapi mereka melihat bersasarkan musyahadah dan mereka tak mau menerima, berfikir. Sebab tu Quran celah. Afala yatafakkarun. Quran kutuk orang yang tak mau menggunakan akal dan berfikir dengan cara yang betul. Allah sebut dalam ayat ni, depa pun tak ada ilmu, tak tahu apa bercakap tentang benda depa tak tahu. Walali abaihim. Begitu juga dengan mak keturunan depa ni pun tak tahu apa yang depa duk cakap, tak tahu hujung pangkal. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Alangkah kaburat, besarnya ataupun jeleknya kata-kata yang keluar min afwahihim, daripada mulut-mulut mereka. In yaquluna illa kadhiba. Dan mereka hanya mengatakan sesuatu yang pembohongan semata-mata. Menarik ayat ni kalau tengok dengan bahasa Arab kan. Allah datang illa. Tapi masa pun sangat mencemburui kita. Boleh bagi habis sikit lagi? Jangan langgak sepadan pula nah. Ayat ni tengok Allah Ta'ala susun. In yaquluna. Allah datangkan nafi di depan. Depa ni macam kita kata lah. Kalau kita kata kan, kawan ni cakap tipu. Tapi kalau kita olah sikit ayat ni, dia ni kalau kata tak ada yang betul keluar. Kan dia lebih makan dalam. Siapa beritahu kat hang? Oh dia ni. Allah, kawan ni bukan nak kata. Dia kalau buka mulut tak ada yang betul. Maksud dia apa? Dia ni king of penipu. Pembohong besar. Ni terjemah bahasa Penang lah, senang faham. Allah sebut yang tu, menarik ayat ni. Kalau kita faham bahasa Arab, kita rasa dia punya raunaq, dia rasa dia punya nikmat tu. Allah susun ayat ni kan, Quran memang mukjizat, subhanallah. Allah nafi tentang apa ni? Allah kata, bahasa mudah kita faham, depa pembohong. Tok nenek depa pembohong. Apa yang depa cakap semua pembohong. Apa yang keluar min afwahihim, daripada mulut-mulut depa ni semuanya penipu. Asal daripada mana? Tipu apa?
tipu dalam bab isu akidah yang mereka kata Allah perlukan pembantu ni, Allah perlukan anak, Allah Ta'ala ada anak. Semua tu pembohong. Sumber mereka ni buat dakwaan tu daripada mana? Taklah tok nenek kita mak bapak kita dok bagi tahu lah. Allah kutuk orang lagu tu. Tak mau ikut hujah ilmu, tak mau berfikir. Taklah kita dok buat macam biasa dah. Kita buatlah macam biasa. Minta maaf lah. Alang-alang kita sentuh ni kan. Macam kita duk baca Yasin malam Jumaat, tak salah, tak haram, bagus. Lagi bagus daripada tak baca. Tak, kalau nak baca Baqarah boleh? Boleh. Tapi Nabi ajak baca Suratul Kahfi. Kan tadi kita sebut Suratul Kahfi. Nabi baca apa? Suratul Kahfi. Awak kita tak baca Kahfi. Taklah, dah depa susun dulu dah. Cukup lah. Tapi tak salah, tak samakan dengan ayat ni ya. Saya kata samakan ayat ni pula viral mampus aku. Tak, bukan. Baca Yasin malam Jumaat cukup bagus. Apa salah kita berubah ke Kahfi? Lah, saya lagi nak buat tahlil. Tahlil buat lari lain. Kahfi kan panjang. Antara maghrib isyak cukup. Maghrib isyak cukup. Lah nak buat makan. Lepas isyak makan lah. Macam-macam alasan orang kita kadang. Nak ikut Nabi ya kita kata. Taklah takut orang terkejut. Tak apa buat selang-selang. Dan isu dia apa? Nabi baca Kahfi. Pasal apa kita tak mau baca Kahfi? Kita dah duk biasa buat dah. Sampai bila nak meninggalkan kebiasaan ni? Kenapa kita tak mau mirip dengan amalan Nabi? Tak salah ke baca Yasin? Takkan baca Quran salah? Awak baca Yasin masuk neraka. La ilaha illallah. Baca Quran takkan masuk neraka. Baca Baqarah pun tak masuk neraka. Kita kata, mailah kita mendekati amalan Nabi. Buat selang-selang. Baik, masuk balik. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kemudian Allah cerita sifat Nabi ni. Allahu Akbar. Nabi ni macam mana? Maka janganlah engkau wahai Muhammad mencelakakan diri kamu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala cerita pula, fala'allaka ayyuhar rasul muhliku nafsaka hazanan wa asafan illam yu'minu bihadzal Quran. Allah Ta'ala cerita tentang Nabi pula. Ajib tengok ayat ni nah. Allah kata, wahai Muhammad, pasal mereka tak mau dengar nasihat pada Quran, kamu sampaikan kepada mereka Al-Quran. Kamu nasihat kepada mereka, bakhi'un nafsaka, janganlah sampai kamu terlampau sedih sangat duk fikir tentang umat kamu. Bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minun. Pasal mereka ni tak mau beriman dengan kamu. Allah masuk pula cerita lepas cerita Quran, cerita tentang akidah. Allah cerita tentang penyampai Al-Quran ini. Macam mana sifat dia? Nabi ni punya sayang kepada umat ni sampai Quran kena cerita kat kita, bagi tahu karakter Nabi ni. Allah bagi tahu Nabi ni punya serabut fikir pasal kita ni nak masuk syurga, sampai Allah kata jangan sampai membinasakan diri kamu wahai Muhammad. Nak fikir sampai boleh binasa diri ni, satu benda tu mesti menguasai jiwa kita. Makna Nabi ni punyalah sayang kat umat ni, fikir kat kita, kat umat ni nak bagi masuk syurga ni siang malam. Mutawasilul ahzan. Bila cerita tentang Nabi ni sentiasa dalam keadaan ahzan, dalam keadaan keluh kesah, fikir berkerut dahi. Tetapi Nabi tidak menzahirkan di wajah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ainayya tanaman wala yanamu qalbi. Dalam satu riwayat Nabi beritahu, wahai Aisyah, kedua mataku ini terlihat tertutup pada waktu malam, tidur.
tapi hatiku tak pernah tidur. Lihat dalam riwayat Bukhari, Nabi menangis dalam salat tahajud Nabi teresak-esak sehingga kedengaran daripada dada Nabi SAW bunyi seumpama air yang menggelegak. Nangis teresak-esak. Minta apa? Minta harta. Nabi dalam satu riwayat, Nabi baca tentang kisah Nabi Isa AS berdoa. Nabi baca tentang kisah Nabi Ibrahim AS berdoa kepada umatnya. Kemudian Nabi SAW angkat tangan Allah, kata Allahumma ummati, Allahumma ummati. Ya Allah, umat aku, ya Allah, umat aku. Kemudian Nabi teresak-esak sampai Nabi tak boleh bercakap apa dah. Jibril AS datang tanya, ya Muhammad, kenapa Nabi cerita ummati, ummati, umat aku? Riwayat tu panjang. Kemudian Jibril AS bertemu dengan Allah Rabbul Jalil Jalla wa'ala, kemudian turun balik. Akhirnya, inna la nasuk, Allah mengkhabarkan kepada kamu wahai Muhammad, kami tidak akan memberi berita gembira, berita buruk tentang umat kamu. Quran cerita sifat Nabi ni macam mana. Nabi ni punya fikir pasal kita ni nak masuk syurga. Sampai Quran kata jangan sampai membinasakan diri kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni siapa yang nak berkongsi, mewarisi sunnah terbesar Nabi ni? Kita tengok orang jauh pada agama, pada pandangan kita macam mana? Kita hari ni sangat senang tau bubuh label. Mereka ni semua tak ada harapan. Nak buat macam mana? Hidayat tu kan milik Allah. Bajet-bajet soleh-solehah. Kalau tak ada hidayat tu memang tak tampak lah pintu masjid ni. Kadang kesian lah nak buat lagu mana Ramadan, orang duk baca Quran, duk buat tadarus mereka tu lah. Nak kata pun salah, tak kata pun salah. Hang kata tu dah salah. Nabi tak memandang macam tu. Nabi melihat orang yang jauh pada agama dengan hati yang sayu, sebab sedih. Nabi melihat jenazah satu orang Yahudi, Nabi menangis. Satu daripada umat aku masuk neraka. Seorang dah masuk neraka. Satu budak Yahudi khidmat Nabi. Lepas tu lama tak mai, Nabi dapat tahu dia sakit. Nabi pergi jumpa rumah dia. Pergi jumpa dia. Nabi dakwah dia kepada Islam. Dia kalih tengok mak bapak dia. Mak bapak dia kata ati' Abul Qasim. Dengarlah perkataan Abul Qasim, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengucap kalimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya seronok. Lepas-lepas mengucap dia meninggal. Satu orang dah selamat pada neraka. Siapa yang sedia nak berkongsi kerisauan Nabi ni? Nak ubah minda kita ni bila tengok orang jauh pada agama, rasa sebab, rasa sedih. Rasa macam manalah nak pujuk kawan ni kepada agama ni. Kadang jiran sebelah kita pun kita tak kisah. Kita ni kaki kuliah, duha daha semua mai. Jiran kita ni Ramadan pun Ramadan, tak Ramadan pun macam tu lah. Kita lalu pergi kuliah, sepatah kita nak kata jom pergi kuliah, jom pergi masjid, mai tak terlepas. Kita terlalu jauh daripada Nabi. Quran cerita la'allaka bakhi'un, wahai Muhammad, jangan sampai membinasakan diri kamu. Pasal mereka ni tak terima Quran daripada kamu, kamu jangan sampai membinasakan diri kamu. Penyampai Quran ni begitu hebat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak, Quran nak cerita apa kat kita ni? Semata-mata nak bagi tahu tentang Nabi ni macam ni punya risau ke? Tak, nak ajak kat kita supaya kita contohi Nabi. Nabi kan kuduah kita. Ubah cara fikir kita. Bila pandang orang jauh pada agama, doa dia untuk dekat kepada agama. Bukan caci maki dia. Tapi ada sudut yang kita kena defend Islam. Bila orang hina Islam, kita jangan terlebih tawaduk. Tak apalah, serah kepada Allah. Nabi juga berperang. Masa mempertahankan agama, kita pertahankan agama. Kita membenci perbuatan dia, tetapi kita tak benci individu tu.
Perangai dia tu kita benci. Perbuatan dia tu kita benci. Dia kita tak benci. Dia kita tetap juga bercita-cita untuk masukkan dia ke dalam syurga, nak sampaikan dakwah kepada dia. Tetapi perbuatan dia menghina agama, mencaci agama, buat perkara yang merosakkan agama, kita benci. Itu panduan Nabi. In lam yu'minu bihadzal hadis, kalau mereka tidak beriman dengan hadis ini, iaitu Al-Quran. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kemudian Quran mula bercerita matlamat dalam kehidupan ini. Inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menjadikannya, apa yang ada di bumi ini, sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji siapakah antara mereka yang melakukan amalan terbaik. Kemudian Allah kata inna ja'alna ma'alal ardi, apa saja yang kami jadikan di atas muka bumi ni, kata Allah Ta'ala, adalah ujian. Apa saja yang ada di atas muka bumi ni, makhluk, perhiasan, kesibukan, anak-anak, pangkat, darjat, kedudukan, linabluwahum, ujian. Kadang-kadang kan kita kata, kenapa Tuhan tak mau nak bantu lah, bagi mampus pun Yahudi ni semua. Ujian. Taklah pasal apa petir tak mau mai pada langit, habis tenggelam pun. Ini semua ujian. Ada orang Allah uji dengan kesenangan, ada orang Allah uji dengan kesusahan, ada orang Allah uji dengan keluasan hidup, ada orang Allah uji dengan kesempitan. Semuanya ujian. Kita orang mukmin, dunia bukan ending kehidupan kita. Kehidupan kita berakhir di akhirat. Allah sebut ayat ni bahawa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha, perhiasan. Perhiasan ni kan menarik perhatian kita. Perhiasan ni kadang melalaikan kita. Kita tengok satu benda yang indah ni, kadang-kadang kita terlupa apa kita dah buat kerja. Lawa no. Apa yang lawa tak tahulah, lawa no. Orang yang tengok pokok ni kan, dia tengok pokok tu, orang sebelah kata dia duduk sembang dengan pokok tu ke apa. Dia tertarik dengan tu. Ada orang yang kaki kereta kan, tengok kereta modified, nganga mulut dia. Sampai member kata, posau weh. Setiap orang dia ada dia punya tarikan kan. Perhiasan dunia ni memang sifat dia boleh melalaikan kita kadang daripada tujuan kita. Kita tersasar, terlupa. Aku dah buat apa tadi? Allah kata ingat, dunia ni perhiasan. Mata'ul ghurur. Dalam ayat yang lain Allah kata dunia ni satu kesenangan, kesedapan yang ghurur. Sifat dia boleh menipu, memukau. Sampai kadang kita rasa segala-galanya adalah dunia. Tengok dia tu noh, Allah bagi dia segala-galanya noh. Allah sayang kat dia noh. Terlupa. Tak, sebenarnya Allah uji dia. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, Allah tutup ayat ni linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk kami uji mereka siapa yang melakukan amalan yang terbaik. Jadi setakat inilah sempat kita kongsikan. Sebenarnya kehidupan dunia ni ujian. Senang ujian, susah ujian, sakit ujian, sehat ujian. Ad-dunya darul imtihan, akhirat darul jaza, tempat dapat balasan. Dunia tempat peperiksaan, keputusan dia di dalam kubur, balasan bagi keputusan tu di alam akhirat. Maka tuan-tuan perempuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, jika kita lihat setakat yang sempat kita kongsikan tadabbur makna daripada ayat ni, Allah mulakan ayat ni dengan memuji Allah Ta'ala. Allah mula ayat ni dengan ceritakan kepada kita bahawa Allah turunkan Quran ni ke atas hamba dia, iaitu Nabi SAW. Allah mula membicarakan bahawa Allah mengiktiraf Nabi ni sebagai makhluk yang ada sifat penghambaan yang tinggi.
Antara kedudukan tertinggi di sisi Allah adalah hamba, ubudiyah. Allah mengiktiraf Nabi sebagai hamba. Kemudian Allah Ta'ala katakan bahawa Quran yang kami turun ni tidak ada kebengkokan. Jangan ragu, Quran ini lurus. Dalam Quran ada inzar dan tabsyir, berita gembira juga berita ancaman. Berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh, berita ancaman kepada orang yang meninggalkan iman dan amal saleh. Kemudian Allah cerita bahawa bagi orang yang beriman ni akan berada dalam syurga, dan insurans, ada insurans, jangan takut, kekal selama-lamanya. Kemudian Allah mula cerita kepada golongan yang inhiraf, orang yang telah lari daripada jalan yang hak anil haq. Mereka itu antara ciri mereka, mereka menjadikan anak kepada Tuhan. Itu adalah salah. Dan kemudian Allah kata tanggapan mereka ni salah. Mereka ambil daripada mana? Taklid buta. Mereka tak tahu pun perkara tersebut. Mereka semata-mata bertaklid kepada mak, bapak, tok, nenek, moyang mereka semata-mata. Dan sebenarnya tok, nenek, moyang mereka pun tak tahu. Dan Allah kata kalimah ni besar. Tauhid dan syirik ni besar. Bukan benda kecil. Bukan benda yang boleh dikompromis. Tak boleh. Kaburat. Allah kata benda ni besar. Apa yang mereka cakap adalah dusta. Kemudian Allah cerita bahawa pembawa Quran ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang yang sangat mencintai umat. Nabi ni kerana duk fikir orang nak masuk syurga, berusaha dakwah siang dan malam. Kebimbangan Nabi kepada umat ini sampai Allah sebut Nabi ni la'allaka bakhi'un, jangan sampai kamu membinasakan diri kamu kerana mereka tidak beriman dengan Quran apa yang kamu sampaikan. Kemudian Allah cerita bahawa hakikat kehidupan kita di dunia ini adalah ujian, dan jangan kita terlalai, terleka dengan perhiasan dunia kerana ianya adalah ujian. Semoga sedikit sebanyak yang sempat kita kongsikan, Allah memberikan kepada kita rughbah, semangat untuk mendekati Quran, memahami Quran. Dan saya memohon ribuan jutaan kemaafan kerana tak dapat tunaikan hak sebaik mungkin. Tadabbur. Cuma kita bagi test sikitlah permulaan bagaimana tadabbur. Suratul Kahfi ni 4 kisah yang ada di belakang tu kita tak sempat nak sentuh beberapa kisah. Ada kesempatan yang lain insya-Allah kita akan sentuh sikit secara intisari pula tentang kisah-kisah. Kisah-kisah tersebut semua cerita tentang apa? Ringkasan dia cerita tentang akidah. Ashabul Kahfi nak jaga iman, lari daripada syirik. Cerita tentang 2 orang sahibul jannatain, satu manusia tak bersyukur, satu manusia yang bersyukur. Cerita tentang Zulkarnain yang beriman dan menyerah kepada Allah. Bila orang cerita tentang Ya'jud dan Ma'jud, dia buat satu perkara yang menghalang antara Ya'jud dan Ma'jud dengan dunia ni. Dia beritahu, aku tak ada ilmu, aku ada had yang kemampuan ni, aku tak boleh buat apa melainkan dengan bantuan Allah. Allah bantu saja aku boleh buat, dan segala sekatan yang aku buat ni adalah bersifat sementara. Kalau Allah nak sampai satu masa ianya akan musnah, Ya'jud Ma'jud akan keluar. Ya'jud Ma'jud dia makhluk yang begitu banyak, bilangan dia lebih daripada manusia. Mereka akan datang pada akhir zaman dan akan merosakkan muka bumi ini. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk memahami Al-Quran, mendekati Al-Quran, bertadabbur makna, meningkatkan iman dan keyakinan kita insya-Allah. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh ya rabbal alamin.